Allah dengan berjemaah dan dengan kuliah ataupun majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan untuk duduk seketika pada malam ni Allah hitung dan catat ianya sebagai suatu amalan soleh, amal kebajikan yang menjadi bekalan untuk kita balik ke negeri akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan juga pada malam ni Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita ni manusia yang sedar akan hakikat kita ni sebagai seorang hamba yang sememangnya tidak mesti melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita untuk sama-sama kita jadikan ianya panduan kehidupan yang sementara waktu ni insya-Allah. Sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang nak menceritakan berkenaan dengan hak seorang Islam terhadap orang Islam yang lain. Dalam beberapa riwayat hadis, benda yang berbeza-beza Nabi sebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ أَوْ كَمَا قَالَ. Nabi bersabda, hak seorang Islam terhadap orang Islam yang lain ni ada 6 perkara. Dalam hadis yang lain Nabi sebut 7, ada hadis Nabi sebut 5. Malam ni kita nak baca 6 benda. Nabi kata 6 hak seorang Islam terhadap orang Islam yang lain. Yang pertamanya, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila bertemu, apabila berselisih, apabila berjumpa, maka tebarkanlah salam. Ni satu hak yang pertama, benda yang ringan. Antara sunnah Nabi yang ringan yang kita boleh buat, akan tetapi jarang kita nak buat, memberi salam. Sunnah Nabi ni ada banyak, ratus ribu sunnah. Jadi ulama-ulama tolong bahagi. Dalam banyak-banyak sunnah tu, ulama kategorikan, yang ni sunnah yang ringan, yang mampu untuk kita buat. Ada sunnah yang pertengahan, yang kurang, tak berapa mampu untuk kita buat. Ada sunnah yang berat-berat, yang agak susah untuk kita buat dan ikut. Nampak? Contoh sunnah yang ringan, memakai minyak wangi. Kita pakai minyak wangi ni sunnah ringan, bukan susah. Beli minyak wangi RM5. Jadi kita pun calik waktu nak sembahyang, boleh pahala ikut sunnah, boleh pahala. Nah, tambah pula kalau kita waktu nak semayang duduk dalam saf tu, kita buka minyak wangi tu, kita calik orang sebelah pula. Nah, calik sikit ke orang sebelah. Boleh pahala pula. Dia semayang tu dalam keadaan wangi tu, kita hak calik ni boleh pahala. Dan ada pun orang yang bila diberi minyak wangi, sunat dia ambil. Kita duduk sebelah, orang sebelah suar minyak wangi, sunat ambil. Nah, jangan tolak, rugi. Ambil lah. Tapi jangan ambil terus. Kadang dia ambil terus. Kawan tu suar gitu, dia pun ambil, dia suar kat orang sebelah sampai ujung. Dia ni semayang tak khusyuk ni, sampai mana minyak wangi aku habis. Nampak? Jadi kadang-kadang orang tu dia berkira. Antara sunnah yang ringan, pakai minyak wangi. Sunnah yang ringan, senyum. Senyum kepada saudara se-Islam. Tambah kalau lelaki sama lelaki, senyum. Kita dengan orang tak apa senyum, tapi kalau dengan tabung kita senyum. Tabung masjid, pergi mayang Jumaat kan tabung lalu kan. Kita tak buat duit, senyum ya. Orang kata, hang senyum siapa? Ni sedekah ni. Ambil tabung tu, katok kepala dia. Kepuk kepala. Bukan senyum kat tabung, senyum kat orang. Tabung dia nak duit. Nah, tu di antara sunnah-sunnah yang ringan. Sunnah yang pertengahan, taruh janggut umpamanya. Taruh janggut ni bukan semua orang boleh taruh. Bukan semua orang ada janggut. Nampak? Ada orang yang hormon dia tak apa elok, janggut tak ada, muka bersih ya. Nah, sunnah yang berat-berat, di antaranya berpoligami, nikah pula seorang lagi. Ni berat ni. Apa berat? Sebab ramai orang tak boleh buat gitu. Ada orang boleh buat tapi tak ramai. Kalau 100 adalah 10 orang. Nampak? Hal lain bini seorang belaka. Jadi tu sunnah tu. Ulama tolong susun. Jadi untuk kita amalkan. Jadi antara sunnah yang ringan, memberi salam. Assalamualaikum. Bila bertemu, bila berjumpa, beri salam. Ni antara sunnah yang semakin kita tinggalkan. Bila nak cakap telefon, jarang dah beri salam. Akak-akak telefon, ada mana? Gitu terus je. Patut beri salam dulu. Nak jumpa orang, beri salam. Ni dak jumpa kawan, sayang lama dah. Jumpa dak beri salam, panggil nama tu.
Kena molek tak panggil nama. Dia kata tu, natang beruk. Bila siapa? Natang beruk tu kena. Nampak? Orang bagi salam dulu pasal Nabi ajak lagu tu. Rasulullah ni sentiasa mendahului salam kepada para sahabat. Nabi sentiasa bagi dulu. Para sahabat ni sampai menyorok kalau nampak Nabi lalu tu, menyorok tepi pintu, menyorok belakang tangga, tepi dinding. Bila Nabi lalu dekat, nak keluar bagi salam. Bila Nabi sapa tu, keluar sahabat nak bagi salam, Nabi kata Assalamualaikum. No. Nabi dulu. Dok dang para sahabat ni nak beri salam dulu ke Nabi. Nabi sentiasa mendahulu akan memberi salam. Jadi kita pun tiru kalau boleh gitu. Tuan-tuan muslimin muslimat, beri salam. Ni kita kadang-kadang tukar dah. Selamat pagi, salam sejahtera. Hak lagi teruk salam satu Malaysia. Hak tukar hak teruk tu. Bukan salah sebut salam satu Malaysia. Sebut tapi Assalamualaikum dulu. Lepas tu dia marah kita pula. Ustaz, salam satu Malaysia dengan Assalamualaikum sama. Makna dia minta kesejahteraan kepada orang. Assalamualaikum, salam sejahtera atasmu. Salam satu Malaysia, makna sama kau. Cuma salam satu Malaysia ni dia kata boleh bagi pada orang kafir boleh. Orang India, orang Cina boleh belaka. Mana salam satu Malaysia tu hebat lagi. Jenis bodoh. Dah kalau sama, dalam semayang pun bagi salam waktu habis tau. Innaka Hamidum Majid, salam satu Malaysia, salam satu Malaysia. Boleh tau. Orang akut tu Imam Bulan Undi lepon laut. Batas. Tak boleh, tak sama. Hak Nabi ajar dengan hak orang lain ajar mana sama. Beri salam mudah je kan. Ada pun memberi salam bukan boleh. Ada pun menjawab salam bukan pada orang semua wajib jawab salam. Ada golongan-golongan yang tidak wajib menjawab salam walaupun diberi. Ada yang makruh jawab salam. Ada yang harus saja. Ada hak wajib jawab. Hak wajib jawab ni contoh antara lelaki sama lelaki walaupun ajnabi. Beri salam wajib jawab. Tak boleh jawab. Tengok atas keadaan. Bila mana seorang lelaki ajnabi memberi salam kepada orang perempuan muda. Orang puang comel beri salam. Kita beri salam ke orang puang tu atas tujuan nak ngorak ke gana ke. Nampak? Assalamualaikum. Jawab nak kat saya, tak jawab dosa. Nampak? Payah kot tu. Jenis gitu tak payah jawab. Pelekor matu. Jahat kan? Tuan-tuan, ada waktu-waktu tak boleh jawab, makruh jawab. Orang beri salam bukan semua wajib jawab. Kadang makruh. Bila waktu-waktu makruh? Contoh, waktu duduk dalam tandas. Orang duduk dalam tandas, ngebuang air besar, ngeberok. Kita masuk, Assalamualaikum, ada orang jangan gitu, teruk orang. Hak dalam jawab, aku salam, ada, kejap sikit lagi. Makruh jawab. Waktu duduk dalam tandas ni, sunat berdehem je. Bila kita tengah buang air, berasa macam ada orang masuk. Gitu sudah kerana aib. Buang air ni aib Ni dak orang leni bukan dia buat gitu dak alu dah. Sembang sebelah punya belah. Hak nu cirik. Hak ni tarik gerah. Lama tau. Kau gerah aku tak ada lepas dah ni. Sembang. Jeng. Kurang dah malu. Tuan-tuan muslimin muslimat. Tu makruh tu. Makruh jawab salam waktu tengah makan. Tengah makan nasi. Tak payah jawab apa kalau orang beri salam. Dah orang tu pun kalau nampak orang tengah makan nasi, tak payah buat warak kan. Relax lok lu biar dia makan lu. Ni beri salam. Jadi kalau nak jawab benda apa, jawab makruh. Tengah jimak. Tengah jimak makruh tu. Tengah jimak dengan isteri, orang mari di rumah pukul 10 pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makruh jawab. Tak payah jawab lah apa. Dah kalau nak jawab jadi suara lain. Waalaikumsalam. Pelik pula apa. Makruh. Ada pun orang puang nak jawab. Orang puang ni, suara dia ni boleh menaikkan syahwat. Sebab tu orang puang ni sebahagian ulama kata suara ni aurat. Dalam masalah jawab salam dalam kitab fiqh sebut banyak. Contoh isteri kita tak ada pergi kerja, dia duduk rumah. Kawan kita mari, sayang mari, abang mak mari. Nak cari kita tak ada. Assalamualaikum. Bang mak tak pergi kerja dah. Jadi isteri ni boleh tak jawab salam? Boleh jawab salam, boleh. Tapi dengan suara yang kasar. Sampai ulama kata letak barang dalam mulut, lepas tu mu jawab salam. Jadi mana? Letak batu 2-3 ketul dalam mulut. Dah jawab jadi mana? Jadi gitu. Jadi tak sedap tau.
Ataupun tak payah letak benda apa. Jawab tu biar kasar macam rimah ke. Kau salam. Biar ni rimah kau kan. Jadi dok naiklah syahwat tu. Kadang bini kita jawab, mendayu-dayu suara. Waalaikumsalam. Jadi orang dengar tu jadi sedap pula. Sedap suara. Kalau dah muka comel pula. Tu kadang-kadang kita kata. Jadi bila jumpa ni, berilah salam. Salam ni mudah sangat. Bukan kena duit, bukan letih, beri salam. Assalamualaikum. Nabi SAW pernah satu ketika Nabi berjalan dengan Sayyidatina Aisyah. Jalan. Lalu kok budak-budak Yahudi. Budak-budak Yahudi ni 3-4 orang duk main. Tengok Rasulullah lalu, budak-budak ni saja nakal. Beri salam ke Nabi, tapi salam dalam keadaan yang bukan molek. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Celakalah atasmu. Tu makna gitu. Celakalah ke atasmu. Maka Aisyah radhiyallahu anha marah. Apa mu kata gitu ke Rasulullah? Mu tu hak celaka, mu tu hak masuk neraka gitu gini. Nabi tegur Aisyah, jangan jawab gitu, dak molek. Dah dia kata kita dulu. Dah nak jawab, Nabi jawab, kalau ada orang beri salam gitu, mu jawab waalaikum sudah. Dan ke atasmu benda hak mu minta tu. Bawa bijak Nabi. Senyap tu budak-budak Yahudi tu. Dah Rasulullah. Dia ni dengan musuh pun dia baik. Dan kadang-kadang dengan kebaikan akhlak Rasulullah itu ramai musuh hak masuk Islam. Dengan sahabat kau baik. Dengan binatang baik. Dengan tumbuh-tumbuhan baik. Nabi ni rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam, bukan untuk manusia je. Untuk tumbuh-tumbuhan Nabi baik. Dengan pokok kurma, dengan batang kurma hak jadi mimbar. Bila uzur sangat dah nampak mimbar batang kurma tu, buat hak lain. Sahabat buat hak lain, mimbar baru. Hak tu tak sebelah dah guna. Nabi guna mimbar tu, mimbar hak baru. Bukan jauh mana, hak lama tak sebelah, lebih kurang 3 meter, lebih kurang 9 kaki. Tak guna dah. Satu hari dengar macam orang menangis. Cari, bukan orang menangis, batang kurma tu menangis. Nabi pergi peluk pergi ustaz. Apa mu menangis? Jawab batang kurma tu, aku rindukan sentuhanmu, aku rindukan sandaranmu, aku rindukan kulitmu bertemu dengan kulit aku. Dah Nabi khabar, kalau mu pilih dua. Mu nak duduk dengan aku atas dunia ke, mu nak duduk dengan aku dalam syurga? Kalau mu nak dalam syurga, senyaplah ni. Senyap batang kurma. Allahu Akbar. Dengan tumbuh-tumbuhan. Hebat Nabi. Rahmatan lil alamin. Waktu Nabi budak, waktu Nabi bayi, kecil lagi. Abdul Rahman, duduk. Jangan. Waktu Nabi budak-budak kecil, bayi. Tengok kan bila Halimatus Sa'diyah. Halimah ni salah seorang ibu susu Nabi. Duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Nama Halimah saja. Sa'diyah tu ambil sempena nama kampung Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad. Jadi orang kampung Bani Sa'ad ni tak ada kerja lain. Kerja dia ambil upah menyusu orang-orang Mekah. Budak-budak hak baru lahir di Mekah tu, Mekah ni tempat tu puang. Ramai sangat orang mari. Bila mari musim haji, buat umrah begitu begini, luar negara pakat mari belaka. Bila ramai jadi tumpuang, orang ramai, budaya pun berubah. Dok molek untuk membesarkan anak-anak di kawasan Mekah pasal ramai sangat. Jadi kebiasaan orang Arab, bila boleh bayi akan diberi upah dan diberi oleh untuk orang-orang kampung Bani Sa'ad ni ambil menyusu. Tahun Nabi lahir, orang kampung Bani Sa'ad mari gitu. Jadi Halimah Sa'diyah salah seorang. Bila orang kampung lain siapa dulu, pakat pilih anak-anak orang kaya. Tinggallah Rasulullah seorang, budak-budak kecil, bayi. Kerana apa orang tak ambil? Sebab ayah Nabi tak ada dah. Lepas tu mak Nabi pun bukan orang kaya. Jadi orang tak berani ambil. Kan aku menyusu tak boleh upah pula. Tengok ayah ni tak ada dah tu. Mak pun bukan ada reta nyok pun. Kat gini menyusu saja je. Jadi orang tak pilih. Orang pilih anak orang kaya, anak menteri, anak JKK, anak orang kaya belaka. Tuan-tuan muslimin muslimat. Maka boleh ke Halimah Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, bila dah tak ada pilihan, ambil Nabi SAW yang waktu tu bayi. Wa'alik. Bila buat balik ke perkampungan Bani Sa'ad, kampung Bani Sa'ad ni kampung yang sangat kering kontang. Tanam pokok dok jadi belen natang dok hidup. Kering kontang, ada wabak penyakit. Tapi bila buat balik Rasulullah yang waktu tu masih lagi bayi, buat balik Rasulullah pergi ke kampung tu, tanam benda subuh molek tanam pokok. Siapa hari ni molek pokok. Perkampungan Bani Sa'ad. Kalau tuan-tuan pergi umrah, suruh mutawif bawa. Bayar dia sikit. Sewa bank ke? Ustaz,
tolong bawa kami pergi ke perkampungan Bani Sa'ad, tempat Nabi SAW dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Dia akan bawa. Bila bawa, tuan-tuan pergi tengok kawasan padang pasir yang subur dengan tanaman hijau. Siapa ke hari ni? Sebelum buat alik Nabi, kering kontang kalau tanam pokok tak jadi. Buat alik Rasulullah jadi molek. Tanah tu jadi molek, subur elok je. Bila datang membiok-biok datang, Allahu Akbar, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata rahmatan lil alamin, itu baru untuk tumbuhan. Kalau untuk menatang banyak ke? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lalu di satu kawasan, ketika itu seekor unta sedang mengamuk. Seekor unta ni duduk mengamuk. Jadi orang Arab ramailah duduk berkerumun, duduk keliting tepi unta tu, tengok apa mengamuk ni. Ikat di pokok, tapi unta tu mengamuk. Lebih pada lembu ni. Lembu kalau mengamuk teruk. Teruk. Unta koh teruk ni. Besar kan? Kaki panjang. Jadi bila unta tu mengamuk, seorang tak berani pergi dekat, takut kena terajang. Bila Rasulullah lalu, Rasulullah tanya, buat apa Orang pun khabar, unta mengamuk. Nabi pergi kat unta tu. Unta tu bila nampak Rasulullah mari, duduk tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Tuan-tuan muslimin muslimat. Maka Nabi pegang kepala unta tu. Dah buat apa mengamuk gini? Tuan, unta tu berbicara dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Aku mengamuk sebab tuan aku, dia paksa aku buat kerja berat. Makan beri tak cukup. Makan sikit tapi suruh buat kerja teruk. Akak peti air lah, akak almari lah, akak mesti basuh lah, teruk lah. Tu yang aku mengamuk. Tunjuk perasaan. Jadi Rasulullah pun panggil, mana tuan unta ni? Seorang Arab angkat tangan. Saya. Mu mari sini. Mu nak ke unta ni tuntut kemu di akhirat tu? Mu zalim atas dia. Mu tidak menunaikan hak dia. Mu suruh dia buat kerja berat, makan duit tak cukup. Mu berani kan esok di padang mahsyar dicari mu semula. Maka tuan unta tu pun jawab, "Dak ya Rasulullah, aku bersumpah mulai hari ini aku akan lepaskan unta ni daripada melakukan pekerjaan yang berat." Seronok unta tu. Tak payah buat kerja dah. Dan tak Rasulullah SAW dengan datang mengakui kerasulan Nabi. Bewak padang pasir, hak 5 jari. Waktu boleh makan tu. Kalau bewak kita ni tak ya. Geli tengok. Pasal bewak kita ni 4 jari. Tuan-tuan muslimin muslimat. Maka kalau dengan binatang ni Nabi baik juga. Nabi kalau dengan binatang peliharaan ni Nabi letak nama. Nabi ada kuda, Nabi ada unta betina, Nabi ada keldai. Keldai Nabi letak nama, unta Nabi letak nama, Nabi beri nama. Sebab tu sunnah, antara sunnah, kita sunat menamakan binatang peliharaan kita. Kita bela kucing ke, bela benda pun, bela karung ke, bela benda ke. Bela buaya ke, ikut anda. Binatang peliharaan tu sunat kita letakkan nama. Pasal Nabi buat gitu. Nabi letak antaranya kuda Nabi letak nama Sakap. Keldai Nabi letak nama Dul-Dul. Tu nama keldai tu, nama barang Nabi Dul-Dul. Seekor lagi keldai nama Ya'fur. Tuan-tuan muslimin muslimat. Maka sunat kita letak nama. Nabi ni bukan binatang je letak nama. Benda hak tak bernyawa Nabi letak nama. Benda yang tak ada nyawa. Contohnya gelah. Ni gelah. Rasulullah dia ada satu gelah yang jadi favourite, kegemaran dia. Rasulullah ni dia ada satu gelah yang menjadi kegemaran. Tiap-tiap kali balik kalau nak minum air pakai gelah tu, Nabi letak nama gelah. Tuan-tuan, barang peribadi Nabi. Sebab tu sunnah juga tu, kita letak barang-barang peribadi hak kita selalu guna. Hepong ke, jang ke, spek mata ke, seluar ke, baju ke, boleh letak nama. Pasal Nabi buat gitu. Walaupun tak ada nyawa. Tuan-tuan, muslimin muslimat, tengoklah Syama'il Muhammadiyah. Hal ni antara sunnah yang kita kurang benda ni kurang buat. Kadang kurang tahu. Tu Rasulullah dengan binatang, dengan benda, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan manusia kau baik. Dengan musuh baik. Ada musuh masuk Islam, seorang musuh, seorang wanita tua Yahudi, orang puang Yahudi. Orang puang ni cukup benci sungguhlah ke Rasulullah. Meluak ni tahu nak khabar, memang sungguh-sungguh tak suka. Tiap-tiap kali Nabi lalu depan rumah dia, waktu Nabi nak pergi mengajar awal-awal Islam dulu ni, nak pergi mengajar di Darul Arqam, Nabi lalu depan rumah orang tua ni. Jadi bila lalu, tiap-tiap kali lalu, orang tua ni ludah. Nampak Nabi lalu, tui ludah. Nampak Nabi lalu, tui ludah. Kalau tak ludah, ia lepa duri, ia lepa kayu, ia lepa najis. Ada belaka lah nak menyakitkan Rasulullah. Punya tak suka dia. Nabi tak pernah marah.
Tak pernah marah. Tiap-tiap kali lalu, tiap-tiap kali itulah dia buat macam-macam. Tapi Nabi tak pernah marah. Tiba-tiba satu hari Nabi lalu, dia tak ludah dah. Nabi lalu tak ludah. Bila tidak dia ludah, Nabi pun pelik. Buat apa dia tak ludah ni? Air liur habis ke kana? Nampak? Nabi lalu hari pertama. Hari kedua lalu, tak ludah lagi. Nabi makin risau. Hari ketiga lalu, pun tak ludah. Maka Nabi terus tanya orang-orang yang duduk dekat dengan rumah dia. Nabi tanya ni, mana dia orang tua yang duduk di rumah tu? 2-3 hari dah tak nampak ni. Maka jiran pun khabar, dia jatuh sakit. Maka bila tahu kawan tu jatuh sakit, kalau kita lah, kita lalu depan rumah jiran ludah kita, jiran kutuk kita. Bila kita lalu, tiba-tiba jiran tu tak buat dah. Orang khabar jiran tu jatuh sakit, kita kata benda. Padang muka ringan lagi. Ada orang kata, ingatkan mampu dah. Kau teruk lagi. Sebab apa? Pasal dia selalu buat jahat ke kita. Nabi SAW bila tahu orang tua selalu ludah dia ni sakit, Nabi balik rumah. Jumpa anak dia, Fatimah. Nabi khabar Fatimah, mugi tengok jap dapur tu ada tak makanan-makanan benda-benda. Nak buku jap abah nak pergi tengok orang sakit. Suruh buku makanan, nak pergi ziarah orang yang selalu ludah dia. Nabi Rasulullah. Makanan rumah Nabi ni banyak. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan ngaji Syama'in, makanan rumah Nabi tak banyak. Kalau ada pun gandum, segenggam gandum, qabd. Gandum segenggam, gandum pula gandum hak kasar. Bukan hak molek. Kalau hak halus tu kalau buat roti sedap, lembut elok. Kalau hak kasar ni buat roti jadi keras. Kalau pepak gitu dok rendang dalam air, dia keras, susah nak gigit. Tuan-tuan ni, itulah gandum yang duduk dalam rumah Rasulullah. Rasulullah ni pemimpin agung, kekasih Allah, tetapi memilih untuk hidup dalam kezuhudan. Dok embuh kaya, dok embuh mewah. Sebab apa? Walaupun boleh ramai orang tawar ke Nabi, nak benda, mukabar je, kami beri belaka. Tapi Nabi dok embuh. Hidup Nabi dalam kezuhudan. Makanan di rumah Nabi ni tak banyak. Dok macam rumah kita. Rumah kita makanan banyak. Allahu Akbar. Tengok dapur rumah. Bukan rumah tuan-tuan, rumah saya sama naik. Banyak gak makanan. Tengoklah peti ais. Buka peti ais tengok. Banyak makanan. Allah, berterabur buah. Buah lai, buah apple, buah nanas, buah peta, buah genuak. Ada belakang. Banyak buah. Tu baru peti ais. Tu kabinet ni. Almari. Buka almari nombor 1, maruku saja. Jenis-jenis maruku. Masa lodeh, tandoori payah ada belaka. Boleh hak tai pusang baru ni. Nampak? Buka pintu nombor 2, kepek pula. Kepek ubi pedas, ubi keledek, ubi tawar, ubi berempah. Banyaknya makanan. Buka pintu nombor 3, kepuk lekor, kepuk keping, ada belaka. Hot losong, tobeng, bukit tobeng. Banyaknya makanan. Buka pintu sebelah pula, Cikedih pula. Cikedih, habuang tengok movie Gusti malam-malam tau. Makan kepuk tu. Cikedih, twisties, Priskih membalas Priskih. Bongok makanan kucing terdarah kau. Banyak makanan. Hak tu dalam almari, atas meja makan. Banyak kau. Atas meja makan. Ada kan seraga buah kan? Buah seraga. Kalau hak tak betul, hak palsu, hak plastik. Buah hiasan. Orang mari rumah dia, duduk di meja, ingatkan buah tu ambil tokok, keras. Gakong. Allah, plastik punya. Orang atas meja makan ni, sunnahnya letak garang sebekah. Garang halus, bukan garang kasar, garang halus. Sebab Nabi SAW sebelum makan, Nabi ambil garang tu, letak atas lidah. Tu sunnah tu. Ambil pakai anak jari ni, letak atas garang tu, letak atas lidah sebelum makan. Kadang ada sihir ke makanan tu. Kalau ada benda-benda molek ke dan sebagainya, garang tadi dia neutralize. Dia neutralkan kembali ni mulut kita ni, supaya makanan tu tidak memberi mudarat dengan izin Allah. Tapi kita tak buat gitu tau. Ke ada atas meja letak garang belaka. Balik ni boleh buat. Tuan-tuan ni, Nabi ajar tu, sunnah tu. Jadi bila Nabi balik, suruh Fatimah bukuh makanan. Makanan rumah Nabi ni tak ada, tapi bukuh juga tak ada pun. Sebab Nabi ni dia jarang kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Kenyang pula bukan macam kita 2 pinggang. Bunyi. Tak, Nabi kenyang ni sekadar nak buat ibadah. Sehari lapar, sehari kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Kita umat dia, dok dah lapar, kenyang sedia-sedia. Kenyang hok-mok-mok. Dok dah nak rasa lapar. Jadi malulah ke Rasulullah SAW. Jarang dapur rumah Nabi berasak. Oleh kerana kurangnya makanan. Penuh sampai Nabi ni lapar tuan-tuan. Ikat batu di perut.
Dalam peperangan Khandaq ada sahabat nampak. Ada sahabat juga mari rumah ni nak royak, kata dia lapar 2-3 hari dah nak makan nasi, nak khabar ke Nabi, mudah-mudahan Nabi jamu dia. Dia khabar gitu, Nabi kata aku lama lagi padamu lapar. Mu ikat sebatu aku 2. Lagi dia tengok lagu tu, siang dia ke Nabi, dia pergi cari kerja part time. Pergi tengok ke ladang-ladang kema tu, kok ada orang-orang kaya tu nak pakai pekerja. Nak ada kutip buah kema ke dan sebagainya, dia kerja kejap. Maka dia boleh upah beberapa biji buah tamar. Dia balik pergi ke Nabi, beri Nabi. Nabi koyok 2, musiket aku siket, musiket aku siket. Allahu Akbar. Noh sahabat Rasulullah. Tuan, Nabi bila bukuh makanan, pergi ziarah orang tua hak jahat ni, hak dok suka ke Nabi ni. Nabi bawa makanan sampai depan rumah dia, Nabi ketuk pintu. Nak pergi salam tak boleh, dia bukan orang Islam ni. Nabi ketuk pintu. Orang tua ni tanya ni, siapa dia? Cengeng orang puang kan. Tu, apa dia? Tanya. Nabi jawab, Muhammad. Muhammad mana? Muhammad ramai. Marah. Muhammad Rasulullah. Bila sebut nama Nabi Muhammad Rasulullah, senyap orang tua ni. Lama lepas tu baru buka pintu, menangis-nangis. Nangis, jeruk air mata. Bila nangis ni, makcik tu kata, Muhammad, mu dok tahu ke yang ludah mu habis setiap hari, yang tahuk kayu, yang tahuk duri, yang tahuk najis, aku lah. Tiap-tiap kali mu lalu depan ni, aku yang ludah mu. Takkan mu dok tahu? Nabi kata, aku tahu, tapi aku jadi risaulah pasal 2-3 hari ni aku lalu, mu dok buat dah, mu dok ludah aku. Jadi aku tanya orang khabar mu sakit tu, aku mari ziarah. Kohong nangis makcik tu. Tadi nangis dah, bila Nabi sebut gitu nangis kuat lagi. Muhammad, mulia sungguhlah akhlakmu. Nampak? Maka makcik ni masuk Islam. Hebat Nabi. Tak payah ceramah pun. Tunjuk akhlak gitu masuk Islam. Allahu Akbar. Tu baru seorang tu musuh. Ada lagi seorang musuh. Nama dia Daksur. Daksur ni pembunuh upahan. Daksur ni pembunuh upahan. Abdul Rahman pergi duduk sana. Duduk tu. Pergi turun. Pelan-pelan. Daksur ni seorang musuh. Dia ni pembunuh upahan. Jadi waktu Mekah tu, orang tuan-tuan muslimin muslimat, pembesar-pembesar Mekah ni, orang Quraisy ni, dia tawarkan beberapa jumlah yang sangat lumayan untuk orang yang boleh bunuh Rasulullah. Maka bila jadi gitu, tuan-tuan muslimin muslimat, Daksur ni pun teringin kot lah, pasal upah lumayan kan. Hampir setiap hari ni duk planning, duk racang nak bunuh Nabi. Macam mana aku nak bunuh? Sebab Rasulullah bila keluar, ramai orang duk kiri kanan dia, duk teman dia. Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, ramai. Jadi tak ada peluang nak bunuh. Tiba-tiba satu hari, Daksur ni tengok Rasulullah sedang berbaring di tengah hari seorang-seorang. Daksur kata, inilah peluang keemasan untuk aku bunuh Muhammad ni. Pasal selalu dia ramai, hari ni dia seorang. Daksur pergi kat Rasulullah yang waktu tu tengah Qailulah, tengah tidur, kejap waktu tengah hari. Buat keluar pedang, letak di leher Nabi. Maka Nabi pun terjaga. Daksur kata, wahai Muhammad, hari ni siapa yang boleh menyelamatkan kamu daripada kematian? Nabi khabar, yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku. Bila Nabi sebut Allah yang menyelamatkan aku, dok takut sikit. Daksur terkejut Daksur ni, terlepas pedang. Maka Nabi ambil pedang tu, letak semula di leher dia. Daksur, aku nak tanya mu, dah ni siapa boleh selamat kamu daripada mati? Nampak? Daksur takut. Akhirnya masuk Islam Daksur. Allah dan Rasulnya, yakni kamu. Allahu Akbar. Tu, dengan musuh-musuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi dengan sahabat kau baik. Nabi SAW. Hak musuh pun baik, dengan sahabat baik lagi. Pernah satu hari, seorang sahabat jemput Nabi mari di rumah nak makan buah lima. Nak jemput makan buah lima. Tuan-tuan muslim muslimat, maka apabila dijemputnya Rasulullah pergi ke rumah, Nabi biasanya dok pergi seorang, Nabi panggil kawan, ajak beberapa orang sahabat yang lain nak makan ramai-ramai, makan berjemaah. Inilah kebiasaan Nabi. Dia tak makan seorang, ajak ramai. Maka bila Nabi ajak ramai-ramai pergi ke rumah seorang sahabat yang nak jamu buah lima ni, tuan-tuan muslimin muslimat, pakak pergi belaka lah. Bila siapa sahabat ni jamu, buat mari buah lima. Bila buat mari, Nabi seorang tu, Nabi mula-mula makan, Nabi kupas, Nabi makan tu. Sahabat dah makan lagi, tunggu Nabi semawa. Bila Nabi makan, seulah Nabi makan. Nabi tokak, Nabi senyum. Nabi tokak, Nabi senyum. Senyum kat sahabat.
Sahabat duk tunggu, bila gamak nak wui kita nampak sedap sangat makan senyum sedap nampak buah tu. Pasal masing-masing duk ajar rasa lagi. Buah limau waktu tu tak ada di Madinah. Nah, sahabat ni buat alik daripada luar. Nah, bila Nabi makan, Nabi senyum. Nabi makan, Nabi senyum. Sedap wui walau sikit. Jadi sahabat ni pelik. Apa Nabi begini? Biasanya kongsi dah dengan kita ni, makan pun setalang. Nampak? Minum air pun kongsi-kongsi. Rasulullah ni biasa dia kongsi makanan. Mi air kongsi. Pernah duduk dalam satu halaqah, sahabat duduk keliling. Tuan-tuan, maka Nabi pun minum air. Bila Nabi minum air, Nabi nak passing lah kiri kanan ke keliling bekas minuman ni. Sebelah kanan Nabi ada seorang budak kecil, lebih kurang gini Nah, budak kecil. Nabi pun ingat, kalau dah dia budak kecil, bagi kat orang besar dulu lah, sahabat-sahabat hak besar lain ni. Tapi Nabi tak beri terus. Nabi tanya dulu. Pasal dia ada hak. Dia duduk belah kanan Nabi. Nabi nak mulakan dengan belah kanan. Nabi kata, budak kecil, boleh dak air ni aku beri ke orang lain dulu? Nampak? Budak kecil ni khabar, dah. Saya nak minum dulu. Walaupun saya kecil, saya nak kau. Nabi beri kau. Nampak Nabi? Meraihkan. Walaupun budak kecil. Tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi bila Nabi makan seorang buah lima tu, sikit pun dak beri ke sahabat jadi pelik. Masa balik tanya, ya Rasulullah, dah buat apa makan seorang ni? Sedap sangat ke buah tu sampai kami ni tak boleh makan seulah pun. Beri seorang sikit. Tak apa dah. Kalau sedap sangat pun. Marah. Tanya pelik sangat makan seorang. Nabi kata, bukan sengaja aku nak makan seorang. Pasal aku makan seorang tu sebab buah tu masam sangat. Masa gebang Terengganu panggil. Masa gebang manis leting. Saya lahir sini ni, IC sebelah, tapi duduk Kedah lama. Sekolah Semazal Ladang. Tapi duduk Kedah daripada kecil. Sekolah sini 2 tahun. Jadi Tok Port Dara ada sini belaka, Bukit Tumbuh, Seberang Takir, Telaga Bating, Gong Badak, alik-alik tu belaka. Tuan-tuan, jadi jangan marah kalau cakap dengan ni duk apa jadi ni. Jangan-jangan sekali kan cakap Kedah duk apa faham. Kedah ni lain. Walaupun bahasa sama, tapi lahjah beza sikit. Kan kita kan bahasa Melayu kan, bahasa ni sebenarnya ada 6,000 bahasa lebih atas dunia. 6,000 bahasa lebih. Di Malaysia pakai satu bahasa je, bahasa Melayu. Cuma beza pada lorak. Orang Terengganu fashion ada G belakang. Makan ikan dalam pinggang. Jom lagi jalan-jalan. Jom jalan. Kalau orang luar dengar, mau panggil aku jalan. Nampak? Kedah gitu kak. Kedah yang lain sikit cakap. Jenis buka mulut luah KL. Kalau Kedah, dia tak sama macam Selangor KL. Selangor KL cakap kedekut. Kan tanya kalau nak pergi mana, awak nak pergi mana, nampak sikit buka mulut. Dah makan ke? Geli dengar. Nampak? Lapar lah. Dak ni. Kalau Kedah dia tak tanya gitu, you nganggur luar. Nak pergi mana? Awak kan ada lagu hampi mana kami tahu dah. Nampak tu? Dia tanya nganggur mulut luar lagi. Makan lagi. Macam nak makan orang tanya. Nampak? Dia lain sikit lah. Sebab tu bahasa ni, kalau kita pandai banyak bahasa, sebenarnya menguntungkan dan menambah iman sebenarnya. Kalau kita tengok di Malaysia ni cakap bahasa yang sama, cuma berbeza pada lahjah. Kalau tengok di luar negara tu, tuan-tuan tengok belah Rusia. Rusia ni negara besar. Negeri-negeri dalam Rusia ni, antara satu negeri dengan negeri yang lain, cakap bahasa tak sama dah. Tak faham sekarang lah. Kalau negeri ni, pergi negeri sebelah ni, jeng. Mu cakap, aku tak faham, aku cakap mu tak faham. Kita, contohlah Terengganu dengan Kelantan, nak bunyi sama ke? Nampak? Beza sikit-sikit, faham lagi. Kalau belah luar negara tu, tak faham tu. Belah Jerman. Jerman. Anak Schwarzenegger. Sebastian Schweinsteiger. Nampak? Podolski ada belakang situ. Nampak? Belah no kalau cakap jeng tu. Negeri dengan negeri lain, tak sama dah bahasa. Duduk dalam satu negara, daerah dengan daerah tak sama dah. Tuan-tuan, ni kata bahasa ni, dia sebenarnya tuan-tuan ni menguntungkan orang hak mengaji banyak, hak boleh banyak bahasa. Sikit dah rugi. Tuan-tuan boleh guna, nak bertutur pun boleh, nak baca doa dalam bahasa-bahasa yang berbeza boleh. Biasa kita baca doa bahasa Arab. Baca doa bahasa Arab. Tapi kalau tak embuh lah, puasa sok-sok bahasa Arab. Nak baca bahasa Melayu pula, silakan lah. Bahasa Melayu kau comel je.
Pasal syarat berdoa ni mesti faham. Syarat dia mesti mu faham supaya dapat penghayatan doa. Dia tak penting bahasa benda. Yang penting syarat ni faham. Kita minta dalam bahasa kita faham supaya kita lebih menghayati dan lebih menumpukan perhatian. Kadang baca sahaja bahasa Arab panjang, molek bahasa Arab ni memang comel, kena pula daripada hadis Nabi, doa Nabi ajar. Maka comel baca bahasa Arab, tapi jangan tinggal hak Melayu kalau boleh. Dok pandai bahasa Melayu nak baca doa, silakan bahasa lain. Asal doa ni khusyuk. Sebab tu Nabi sebutlah hadis. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin atau kama qala. Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah tidak menerima doa daripada hati orang yang lalai. Hati lalai tak terima doa. Contoh hati lalai kan? Kita duk tadah tangan ni, amin 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 amin. Tuan muslimin muslimat, mulut sebut amin, hati fikir tak lain. Rajin tak gitu? Tok imam baca doa depan, kita jadi makmum belakang duk amin amin amin. Tok imam duk baca sedap, kita ni mulut amin, hati fikir bila nak habis tok imam ni, aku lapar nasi ni. Nampak? Kadang mikir. Sebab tu duk makbul doa pasal hati lalai. Sebab tu ulama kata dua kaedah nak khusyuk dalam berdoa ni. Yang pertamanya, bila berdoa tengok di tapak tangan. Nak elokkan kita daripada mikir macam-macam waktu doa ni. Waktu tadah tangan tu tengok tangan. Bila tengok di tapak tangan ni tuan-tuan ni, fokus. Dia tak fikir dah banyak-banyak. Cuba. Tapi nak tengok tapak tangan pun jangan orang hok banyak mikir kan. Kan orang suruh tengok tapak tangan doa, dia tengok Allah kasar lah tapak tangan. Jam pula doa. Yang kedua, tutup mata. Doa sambil tutup mata. Boleh juga tanda jalan kaedah nak khusyuk dalam doa. Tutup mata. Ya Allah. Kau khusyuk sikit. Nampak? Tapi syarat orang tu jangan mudah tidur. Kan dia mudah tidur, dia pejam mata tidur lalu doa. Pesan Tok Imam baca panjang sikit doa, sedap Tok Imam baca pasal nak tidur. Jangan tu. Tu kaedah nak khusyuk dalam doa. Ada pun pintu-pintu doa. Sebelum berdoa ni ada adab dia benda. Puji Allah dulu, mula dengan alhamdulillah. Kemudian selawat atas Nabi. Ni pintu doa ni. Lepas tu kita minta benda kita nak minta pun, bahasa Melayu boleh, bahasa benda, bahasa lain boleh. Dah bahasa keling, boleh tak? Bahasa keling. Dah pandai bahasa keling, kawan orang keling ramai sangat boleh. Tengok cerita keling kuat sangat, Shivaji the Boss, Rajnikant. Siapa boleh cakap, boleh Ya Allah. Wana nala renda. Yana poringe. Yana yangama mutta roti minkari wana. Ini pora, amin. Keling. Dah anda keling ustaz kawan orang Cina ramai. Alik ni saya kawan orang Cina, kontraktor begitu gini. Dah boleh bahasa Cina, bahasa Mandarin ke bahasa Hokkien ke, dok kira lah, dok ikut anda. Boleh juga bahasa Mandarin pun, bahasa Cina. Silakan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ni hao ma chao kau tiao yang taufu. Amin. Cina. Dah Cina pun dok anda bahasa siang boleh, siang boleh tak siang? Ya Allah, 1 2 3 4 5 ไปไหนไปกลับบ้านสวัสดีครับ masuk pintu keluar tingkap amin. Siang. Dok anda belaka ustaz, siang dok anda Cina, dok anda keling, dok anda Melayu pun ingat sikit-sikit gitu je. Dah bahasa selain tu boleh dah. Dah mu pandai bahasa benda. Kita dok anda lah, tapi kalau bahasa Hindustan tu pandai agak sikit-sikit. Boleh tak bahasa Hindustan? Asal mak itu aja tengok cerita Hindustan. Adik tengok mak tu siapa boleh cakap sikit-sikit. Dah bahasa Hindustan boleh. Boleh juga bahasa Hindustan pun. Dah kalau mu pandai. Baca lah. Ya Allah, हमरा जुनूब है माफ करे सारे जान की अल्लाह है मालिक के लिए अभी कल हमेशा हमेशा या अल्लाह दुनिया बहुत छती जिंदगी है आखिरत हमेशा हमेशा के लिए आमीन. Apa? Dah apa tak suka? Jangan ingat saya tipu. Ustaz pandai lebong kita. Dia ambil lagu Hindustan mana orang nipu kita sini comel sikit. Takkan saya nak tipu saya ustaz pun. Hak tipu hak awal tadi bahasa keling, bahasa Cina, bahasa siang, hak tu aku tipu. Kalau hak bahasa Hindustan ni tak tipu, tu doa tu. Guru saya aja. Tak percaya tuan-tuan tanya lah Pakistan jual kapek ke, tanya betul tak betul doa tu. Doa tu. Boleh baca dalam sembahyang, boleh dalam khutbah saya baca doa gitu. Doa ada makna. Cuma nak khabar siap-siap kalau nak baca bahasa lain pun, terutama nak baca bahasa Hindustan. Tak salah baca, cuma jangan naik share. Takut dia baca tu naik share. Kan dia pergi nyanyi pula pasal. Kacau ke. Mayang dengan bini duduk belakang. Bini makmum.
Habis mayang cucu malam ni dengar, oh boleh baca ni ustaz, dia pun baca. Ya Allah, hamisha kiri amin. Pas mari semangat nak nyanyi pula. He he. Oh mampu. Bini belakang tepuk tangan dah dalam teku. Ablote celin. Oh ablote celin. Kalau suami jadi imam kan? Oh Hindustan sepak. Bini belakang takkan duduk diam. Kaki kau tu awak sambung. Ablote celin. Ikut terus mayang. Bukan boleh kira orang kapal laut. Nampak warak kepi pukul 2 hari Sabtu duduk depan TV tengok cerita Hindustan. Macam-macam dah katang. Apa? Tak ada masalah nak baca bahasa benda pun doa ni, asalkan kita faham. Jangan minta benda haram sudah. Minta kaya tak apa. Harus minta kekayaan ataupun kenikmatan dunia. Boleh minta. Tak boleh minta benda haram ni. Ya Allah, tolonglah ya Allah. 2-3 kali dah tikam nombor ni, tak kena. Bagilah kena sekali. Mau kalau kena sekali ingat nak buat kenduri gak kapal laut jamu sembelih kurban ke, bagilah kena sekali. Amin. Minta lagu tu bubuh penumbuk tak kepala. Ada pula. Tak boleh minta benda haram. Benda haram tak apa. Ya Allah, nak kereta sutik, ya Allah hari gak motor sutik, nak bawa anak bini jalan alik-alik batang, sedap gak tengok orang. Leni ada basikal, tu pun tayar macik. Bagi lah sutik. Boleh belaka minta kekayaan, boleh. Tapi jangan lupa akhirat. Kita mau minta murah rezeki, tapi kita tak pernah pun minta supaya ya Allah ikhlaskan aku dalam melakukan ibadah padamu. Rajin minta gitu. Minta mau ya Allah murahkan rezeki aku ya Allah, berilah aku rezeki dan kekayaan daripada sumber yang halal. Minta semua nak kaya dan sebagainya. Tapi tang ibadah ni kita jarang minta. Ya Allah, terimalah ibadahku ya Allah, jauhkan aku daripada kejahatan, kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kau tolonglah ya Allah, ikhlaskan aku dalam melakukan ibadah padamu ya Allah. Jauhi aku daripada sifat riak, sifat ujub, sifat sum'ah, sifat takabur, sifat-sifat yang keji dari sisi syarak ya Allah. Rajin minta gitu. Kita semua minta anak jadi soleh dan sebagainya, tapi sebenarnya kita tadi kita ni. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ya Allah, ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qulubana ala dini. Itu doa-doa untuk diri kita sendiri. Tetapkan hati aku ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hati aku ya Allah. Di zaman fitnah yang begitu banyak ni ya Allah, tetapkan hati aku atas agamamu, tetapkan hati aku dalam melakukan ibadah padamu ya Allah. Sebab kita kena minta tu. Hati kita ni berubah-ubah. Nampak? Dulu sokong Tok Guru, ni lawan Tok Guru. Jahat ni, geng bodoh lambok ni. Nampak? Maki hamung tu. Tuan muslimin muslimat. Dulu kau main berjuang, kalah lari. Lepas tu kutuk. Tu geram. Padahal sama-sama se-Islam. Dah buat apa mu? Mu mati esok, mu nak suruh orang Cina mayat-mayat mu ke mu nak suruh orang lain? Kita cari siapa? Anak kita baru boleh anak. Nak tahnik, belah mulut, nak makan, nak masuk kema dalam mulut anak. Kita cari apa ya? Artis ke ulama? Ulama. Dah pandai pula waktu mu hidup mu cari ulama, waktu mu nak mampu mu cari ulama, waktu hidup mu lawang. Aku anda kira mujur ulama bagus. Kalau hak ni jahat, ikut anda aku cara aku. Nampak waktu hidup lawang. Mampu dia nampak. Kalau gitu Tapi doklah alim ulama, golongan orang hak takut pada Allah. Tak payah kita ni tuan-tuan muslimin muslimat ngaji kurang. Sebab tu kita terima kasihlah pada alim ulama kerana pengorbanan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka mengaji, menuntut ilmu untuk memberi pencerahan kepada kita bersama-sama. Tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi masalah doa ni, doa dalam bahasa hak kita faham pun comel dah. Kalau boleh bahasa Arab comel lagi. Tapi biar faham sama. Jangan baca sokmo-sokmo tapi tak faham. Jam juga. Sebab tu kadang-kadang orang lelaki lah, saya nak kabur rahsia. Doa nak menikah seorang lagi. No. Tapi dalam bahasa Arab jangan kabur kau orang puang. Ni kita. Balik kat gigi. Kalau boleh semayang dan doa ni baca biar isteri amin. Biar set isteri ni amin. InsyaAllah makbul. Cepat sikit. Doa yang bunyi kan ni dengar molek. Doa nak nikah seorang lagi. Tapi bahasa Arab, kalau bahasa Melayu jam kita memang kena terajang. Baca bahasa Arab, isteri tak tahu, tak faham. Baca kan Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni zaujatan
saniyatan jamilatan salihatan min ghairihinna. Tu doa. Faham ni? Boleh ni? Mudah ya. Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikan aku zaujatan, isteri, saniyatan, hak nombor 2 ke, salisatan ke, hak nombor 3 ke, ya Allah berilah aku bini seorang lagi, Allah. Tu makna tu. Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan salihatan, hak salihah daripada hak belakang ni, jamilatan, hak comel daripada hak belakang ni. Hak baiklah daripada belakang ni, hak baik hak melebihi belakang ni lah. Nampak? Tolonglah ya Allah isteri ni. Amin. Dok faham dia? Amin ya Allah, dok sakalah lelaki aku ni 3-4 hari baru kenal tangga masjid surah, pandai dah doa bahasa Arab. Amin hok moi semangat. Nampak tu, jangan khabar kau orang puang Ada orang puang tak? Ada? Dah apa? Jadi orang puang ibu-ibu alik tiran tu, baru bila semayang dengan suami, dengar doa banyak tan tu luku kepala siap tu. Jaga tu tan tu tak ada lain tu, doa nikah seorang lagi tu. Pasal dia bunyi Allahumma rzuqna zaujatan saniyatan jamilatan. Macam-macam lah. Jaga boleh. Ada kamu ada. Tak apa lah. Orang puang kan lupa mo. Baca pelang sikit. Kalau orang puang kita amin kau cepat tu makbul tu. Pasal orang puang ni mulut dia masing. Nak buat air kanak boleh tak? Macam anak nak masuk periksa kan? Nak buat air penawar, air penerang hati. Dah ayah cari ustaz tok guru dah. Mak ayah tu buat sendiri. Mudah je. Mudah je nak buat air. Nak tiup air, ruqyah ke air tu. Anak nak masuk periksa esok, nak baca benda. Baca Al-Fatihah 7 kali. Dah ayah 30 juzuk, tak apa. 7 kali ulang Fatihah. Ambil air mineral. Jangan ambil air masak. Air masak ni elok untuk diminum, tapi tak molek untuk dibuat ubat. Kerana apa? Bila masak, molekul dia mati. Bila molekul air tu mati, dia tak dengar getaran suara kita. Jadi ambil air mineral, molekul dia hidup. Baca dia air mineral tu 7 kali Al-Fatihah ulang. Tiap-tiap kali sapa dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti hajat dalam hati. Ya Allah, mudahkan urusan anakku nak jawab periksa ya Allah. Bukalah pintu hatinya ya Allah. Jadikan dia anak yang cemerlang dunia akhirat, anak yang soleh dan solehah ya Allah. Minta benda-benda kita nak minta. Lepas daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Minta hajat ni, habis hajat, tiup dia air, sambung Fatihah sampai habis. Sampai amin. 7 kali ulang. 7 kali ulang. Tuan-tuan muslimin muslimat. Itu bagi anak minum. InsyaAllah mudah-mudahan. Dah kalau nak buat ke isteri ke suami, boleh juga. Suami ada isteri, kuat bleber omong-omong. Dok dan kerah tarik telinga. Cari omong, dok dan kerah. Bukan binimu je, bini aku sama naik kau. Orang puang orang puang ni dia beza dengan orang lelaki, mata dengan mulut. Jadi orang puang ni hak lain lembek, mulut kuat. Orang lelaki hak lain lembek, mata kuat. Haji tak tengok orang puang hak lain. Kita orang lelaki mata susah jaga, orang puang mulut susah jaga. Orang puang jarang tengok orang lelaki. Cantiknya paha dia. Tak. Nampak? Rajin tak tengok orang puang suka minat tengok bola. Orang main bola kan pakai seluar pendek. Orang puang dok rajin dok minat mana main bola. Tapi dia minat cakap, ngopak gitu gini kuat ke mulut orang puang. Orang lelaki mulut dok kuat ni. Mata kuat. Tua muda sama naik belaka. Rajin tak suka tak tengok kalau awet pakai seksi. Pakai jubah tak ya, pakai telekor memang tak apa suka lah. Kalau hak pakai skirt nampak paha putih. Pakai pula baju nampak lengang sikit lagi, nampak dada gitu gini. Suka tak tengok? Jangan warak ngat. Tak ke? Allah akbar bijak. Ke mati bucuk. Suka, lumrah kan orang lelaki-lelaki. Nampak? Tapi suka tu sebenarnya nafsu. Bila ada imam, dengan imam tu dia khabar. Nampak? Jadi kita bila tengok gitu tu, kita tunduk kan? Tu makna orang ngaji ada imam tu tengok astaghfirullahalazim. Bagus dah tu tanda ada imam. Tapi sayang bila dia tunduk tu iblis mari. Iblis kata apa haji? Warak bukan selalu boleh tengok tu paha tu sikit lagi dah nampak spender. Nampak? Seluar dalam apa sikit lagi tengok bukan selalu boleh tengok. Binimu hitam dok putih gitu. Iblis dia cucuk. Kita tunduk dah. Dia suruh tengok. Aku bukan tak boleh tengok iblis. Ni bini ada sebelah tak berani tengok sebab bini ada sebelah.
Takut angkat kepala. Iblis kata gini mu buat-buat berlakon sudah mu angkat kepala mu tengok aurat dia, lepas tu mu buat-buat marah baru bini mu dok faham, dok sedar. Bini dok sebelah kan dalam kereta, awet litah depan kereta, dia pun tunduk, dia pun kata terima kasih banyak Iblis. Mak dia angkat kepala, dia kata mak mu tengok budak-budak puang lah ni, pakar dok malu sikit lagi nak nampak spender punggung point tunjuk kau orang habis mulut marah mata ya Allah lawanya. Nampak ni taktik nipu orang lelaki bini duk sebelah ni urut dada, ya Allah dok sakalah, ya Allah suami aku bagus sungguh lah, takat-takat dok pergi ngaji ni apa marah padahal kena nipu. Pelawak. Nampak contoh kan boleh isi hak kuat belebeh. Kadang belebel bukan masalah besar-besar pun. Masalah anak balik sekolah, stoking dok letaklah kasut je. Anak buka stoking sekolah, patut kena letaklah kasut, dia letak tepi. Setengah jam belebel. Gila. Nampak? Jenjang terus kita. Jadi nak buat gana boleh juga. Suami nak buat bagi isteri minum. Mudah-mudahan senyap sikit. Dok belebel kuat kan? Boleh. Sampai ia akan nak butuh, ia akan nasta'in tu hajat. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Dok gerak dah dengar. Belebel umur dia ni. Biar agak senyap sikit, tiup dia air. Siapa habis Fatihah, ulang 7 kali. Beri air seri minum. Esok bisu tu. Tapi dok lah, mudah-mudahan makbul, senyap sikit belebel tu. Nampak? Isteri kalau boleh suami panah barang. Marah mo. Ngaji juga. Orang ngajar kita, dia duduk depan kali, serbang besar baku serbang. Tapi balik rumah ni tak dah buka ke serbang. Terajang dah bini. Ada tak suami gini? Jahat gini, zalim. Allah tak terima tu amalan. Kalau dia buat ke isteri dia gitu, tanpa hak. Maka kalau boleh suami hak panah barang begitu begini, isteri, ibu-ibu, mak-mak nak buat air, boleh juga. Bukan takat air, kalau masak nasi boleh baca. Baca surah Taha, ayat yang melembutkan hati Sayyidina Umar 1 sampai 5. Nampak? Baca surah Taha, baca surah Fatihah, selawat waktu masak tu, beri suami minum. InsyaAllah lembut hati. Tuan-tuan muslimin muslimat, baca gitu. Ya Allah, baca di air. Isteri buat, ya Allah, tunjuklah jalan kebenaran pada suamiku ya Allah. Nampak tua-tua ni kau teruk dah ya Allah dengan seluar pendek, dengan nombor ekor, dengan main dang, dengan dok pergi sejik, dengan semayang dok kadang mayang kadang dok macam dok ingat nak mampu ya Allah beri gak taufik dan hidayah pada dia ya Allah. Lepas tu segi ya Allah, nampak sangat dia ni malam-malam habis balik sejik surah je, dia dok balik rumah terus, dia pergi makan di kedai Tong Yang tu ya Allah. Kerak sangat dia makan di kedai Tong Yang ya Allah biar gak lekat di rumah, tiup dia air, bagi minum kat suami, insya-Allah makbul, mudah-mudahan. Kadang bukan masalah pergi makan di kedai Tong Yang sangat, sebab di kedai Tong Yang tu awet muda. Hak tanya kita nak makan benda tu kan comel. Lepas tu lembut pula tanya, abang nak makan apa abang? Ada macam-macam ni, 3 rasa ada, masak sting, siakap masak sting, ada belaka. Dah lah hak mari tu cakap lembut, comel, wangi, muda. Jadi kita suka tak lagi? Suka lah. Apa? Dah hak di rumah tanya gak makan nasi, tapi serupa dengan singa lapar ni. Balik masjid ni, nak makan nasi dah? Tu dia tanya. Jangan terus selera. Kadang dok kata gitu, dia dok tanya, kita tanya. Makmu masak benda malam ni lapar Masak. Pergi tengok sendiri, ada apa? Nikah 20 tahun dah, takkan dok tahu. Marah. Orang nak tengok drama dok sedang. Marah. Suruh suami kita cari sendiri. Suami kita cari, tengok wah dapur gitu gini, raba-raba kena take kucing padang ke suami. Ada kau. Jadi boleh belaka buat air ke anak-anak tu, buat sendiri je mak ngayah. Cuma hak paling afdal mak. Kalau nak buat air penerang hati ni, mak paling molek buat Ayah bukan dok molek, tapi mulut tu bau rokok daun, dok apa sedap. Kalau nak tiupkan air dok apa terima, mak mulut asin lagi. Rokok daun okey lagi. Hak bau tu gudang garau, kau teruk. Busuk kau bau, bodoh. Basuh kat mulut nak masuk mayang kan kuat bau dia isyak-isyak, orang azan isyak je. Sikit lagi isyak, sikit. Kan isyak laju-laju, lepas tu terus naik, dok kemar dah mulut. Duduk sebelah ni baca derah pula. Allah, dia punya bau macam nak sigung. Pandai kak mu ni. Basuh kat lu. Nak mampu-mampu seorang mu Isyak kalau dok leh nak basuh gitu, mu mayang seorang belakang. Pasal ganggu orang.
Nak ganggu tau. Orang gitu molek mayang di rumah. Ataupun kalau nak mayang juga berjemaah, jaga dulu kebersihan mulut dan sebagainya tu. Koma dulu. Tuan-tuan muslimat. Itu keadaan. Jadi doalah. Laki ke, puang ke, mak ke, ayah ke, tolonglah buat sendiri lagi elok. Sebab saya kabar ni, sebab saya dah nak terima kadang-kadang. Saya di Sungai Petani Kedah ni ada pusat rawatan Islam. Bila mari musim peperiksaan, musim exam sekolah ni, penuh botol air di rumah aku. Penuh. Hak besar, hak kecil, botol sabun hak 2.5 liter tu ada kok. Dia basuh, letak air masak. Mari ni ustaz, anak nak masuk periksa gitu gini. Anak nak masuk periksa ustaz Tonton. Tiup sikit. Untuk esok lusa. Baik. Kadang mari kalau kena tanya tak apa. Kadang-kadang mari waktu malam pukul 11 ke 12 malam tu. Kita dah lah ceramah kata riti. Balik itulah waktu kita dengan isteri. Baru nak mukadimah. Mari ketuk pintu pula. Dah nak kena masa pun mari. Waktu siang bongok. Mari nak suruh tiup air. Banyak kan. Bila mari musim exam penuh botol air rumah saya. Kadang sampai nak berjalan tu kena lakah. Kadang ada hot tiup. Ada hot dam tiup. Ada tak? Banyak kan? Lupa setengah. Botol besar, botol kecil. Hot ni UPSR. Anak UPSR 5A ustaz Hot ni PT3 9A ustaz Hot ni SPN 11A straight. Nak pakah penuh belaka. Anak menjagang mari ngaji. Kelas dok pergi. Nak pakah penuh. Sedap gamak gitu. Ada makcik seorang Taipung. Lepas boleh exam, lepas boleh result, anak dia boleh elok. Terima kasih ustaz. Buat apa? Anak dapat cemerlang UPSR 5A. Alhamdulillah. Anak acik bijak lah tu. Dah saja nak khabar ke ustaz. Hari tu ada hantar botol air suruh ustaz tiup ruqyah tu. Terima kasih banyak. Kita kata botol hak nesa banyak. Botol hak warna pink ada tulis nama anak. Dalam hati mikir tu kau dak tiup gitu. Dak tiup gitu cemerlang dah. Kalau tiup kau hau sebelah. Bukan dak boh dak rok. Dak rok. Buat ni Ni sebab tu khabar ni bukan susah buat ni. Kalau nak tahu, tuan-tuan, kalau nak tahu banyak, insya-Allah tentang perubatan Islam ni, hari Sabtu ni kita buat forum duha. Forum duha dekat Masjid Sipapak Cendering. Forum duha hari Sabtu pukul 9 pagi. Pukul 9.30 pagi. Hari tu saya nak cerita berkenaan dengan masalah gangguan halus, tanda-tanda bagaimana nak merawat, cara-cara ikah lah. Orang histeria kita nak buat benda bukan susah. Ada doa-doa melalui Quran dan juga hadis. Mari nak cerita pasal hantu Kak Limah balik rumah, zombie kampung pisang, Jung-on train tu busang, ada belaka ni. Bagaimana cara nak merawat, bagaimana cara nak mengenal orang yang ada gangguan di tubuh badan. Nak tahu macam mana ni kalau ada gangguan di rumah kita, kalau ada gangguan halus, gana nak tahu ustaz. Ada tanda-tanda. Hari Sabtu ni jam 9.30 pagi Masjid Sipapak Cendering, insya-Allah forum perubatan Islam. Tapi nak khabar awal tak ada rawatan lepas forum. Pasal kalau buka lagi dak urut pula kita. Nak kena tepuk gitu gini. Jadi tak ada lah rawatan lepas tu. Cuma kalau nak bawa air tu bolehlah nak tolong ruqyah dan sebagainya. Dan kita akan khabar juga bagaimana ayat-ayat yang kita boleh baca untuk mendinding diri kita daripada gangguan-gangguan yang boleh memudaratkan diri ni. Tapi dengan izin Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan jemaah. Kalau tak ada kerja ke apa ke, boleh lagi hari Sabtu ni. Esok lusa pagi. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, masalah doa ni kita doa lah bagi molek. Tumpukan perhatian waktu doa ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah makbulkan. Tu di antara sunnah lah. Kemudian yang pertama tadi Nabi khabar bila bertemu dengan seorang Islam, maka berikan salam, tebarkan salam. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi khabar, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia menjemput kamu ke majlis kahwin, ke majlis kenduri, fa'ajibhu, maka jawab panggilannya. Makna wajib, makna pergilah. Bila orang jemput kita walimatul urus, orang mari hantar kad jemput anak nak buat kenduri menikah. Dia hantar kad, dia jemput mulut, hantar pula mesej sekali lagi. Maka hukum dalam masalah menghadirkan diri ke kenduri kahwin ni, ulama khabar wajib. Hukum hadir tu wajib awalnya, tapi bukan wajib qat'i, wajib atas syarat.
Nah, wajib atas syarat benda. Wajib hadir tu jika sekiranya kenduri tu tak ada unsur maksiat. Kita pergi tu wajib. Tapi makan hukum dia sunat. Pergi tak mau makan apa? Pergi tu hilang dah kewajipan kita. Nampak? Makan sunat. Kalau makan boleh pahala. Tak makan, tak dapat pahala makan tu. Jadi kenyang pun tak. Nah, pergi tu wajib dulu. Tapi wajib tengok kau keadaan kenduri tu macam mana. Kadang kenduri lu ni banyak ikut orang putih. Tak tutup aurat pengantinnya, bersanding sampai dok semayang. Tuan ni capur laki puang buat pula karaoke. Allah jam tu karaoke. Hak nyanyi bukan orang muda, mak ngepok ngating. Gigi ada dah nyanyi. Benda kau. Abdul Rahman Naufal tak mau nyanyi tuan ni. Dah kalau gini dak payah pergi lah. Gugur kewajipan tu. Gida turun kereta. Bunyi tu dewan atas-atas tengok duk terinja-kinja 2 ekor mak ngepok nganting. Nyanyi lagu kan komang-komang, nyanyi lagu sayangnya. Sayang menyayang, cinta dikenang, perasaan menjadi rindu. Mak sama pula. Lihatlah diriku yang apa? Gigi cabut. Tak makan pun ada. Gigi palsu cabut. Jenis gitu, naik semula kereta, balik tak payah Takat nak makan nasi mu sepinggan dengan unsur maksiat yang mu buat, aku pergi kedai nasi kandor apa? RM5 dah habis. Nampak? Nasi dagang batu gugur dah ni. Jadi kewajipan itu gugur bila mana kenduri itu dicampur dengan unsur maksiat. Jagalah. Kalau nak karaoke ni boleh, tak ada masalah. Tapi karaoke lah lagu-lagu yang tidak melalaikan, kemudian tidak dicampur dengan orang puang. Biar orang lelaki saja nyanyi. Lagu pula lagu yang insaf, lagu yang sunat dengar. Dia lagu ni ada hukum wajib dengar, ada hukum sunat dengar, ada makruh dengar, ada makruh nyanyi, ada haram nyanyi dan haram dengar. Hak banyak lah ni lagu makruh dengar dan menyanyi. Pasal tak ada faedah. Mu cinta aku, aku cinta mu, kita berdua bercinta. Gitulah. Mu jadi pinggang, aku jadi mangkuk. Mu jadi sudu, aku jadi gapu. Mudah sikit nak cucuk mata mu kalau mu jahat. Contoh gitulah. Gitu-gitu je. Jadi makruh. Dia ada pun lagu hak sunat kita menyanyi dan dengar, lagu yang mengisahkan. Contoh, lagu-lagu yang cerita pasal kematian, pasal dosa pahala, pasal taubat. Bila kita dengar, berasa insah dan sedar. Sunat tu. Contoh lagu Selimut Putih. Sedap tu sunat. Pasang ngok rumah kenduri. Orang tengah makan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nak makan nambah tak dia? Sungguh. Jadi sikit bajet itu apa? Jimat sikit. Molek-molek dia mari nak makan 2 pinggan jadi sepinggang. Jadi orang lain boleh makan pula. Dah habis 4 ngat lauk. Pasal lagu-lagu itu tak apa. Pergi tak kembali, sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri. Jadi orang pun insah dengar. Apa Allah teringat mati, dok dam nambah, makan pun dok apa sedap ni. Okey tu. Jangan campur dengan maksiat. Nak sanding-sanding lah, nak apa menepung tawa lah. Benda gitu. Beras kunyit tu ditabur-tabur. Direnjis-renjis, dipilih, ditepungilah tawar. Air bunga melur, ditabur, disiram si air mawar. Sedap. Nampak? Tak payah bubuh air tawar, air mawar, bubuh air acor. Beras-beras tu tabur kayang lah. Buat nanak nasi, makan pun boleh manfaat faedah. Buat apa pergi sembuh ke pengantin? Pengantin bukan ayam. Nampak? Beras-beras kunyit lah, tepung-tepung tawar tu buat jepuk pisang sedap kan. Campur tepung, tak air sikit, konyol masuklah kuali, jadi jepuk pisang, makan pun kenyang. Nak sembuh ke pengantin benda kau. Tak payah buat benda-benda maksiat gitu kerana merosakkan kenduri. Tuan-tuan muslimat. Jadi kalau kenduri yang tidak ada maksiat, gilah. Hukum asal wajib kalau orang jepuk. Adapun kalau kenduri arwah, kenduri kesyukuran, kenduri akikah, sunat saja pergi. Kalau walimatul urus, kenduri kahwin, wajib pergi. Tapi tengok keadaan. Kalau tak mampu oleh kerana tak sihat, ada urusan yang lain, jauh dan sebagainya. Kenduri KL, kita duduk Terengganu, nak pergi boleh tapi modal tak cukup. Pasal ni minyak naik pula 2 sen. Dulu okey pergi. Apa pergi KL, Terengganu KL RM50, ni jadi RM70 Ustaz. Tu lagi
Nampak? Dah lah jalan berlubang-lubang. LPT. Nampak? Binatang buah pula duk litah-melitah. Stesen minyak pula paling besar di dunia. Orang tahu. Tu mahal nak mampu. Jadi tak ada modal nak pergi Ustaz jadi kalau tak ada modal bukan kewajipan itu gugur lah. Nampak? Siapa suruh kita sokong padam muka kita? Ambil patung buah kedondong, buah keranji, padam muka, sokonglah lagi. Kan? Sokong lagi. Naik amor-amor. Pelawak amor. Kena amor kita ni, kena lebong. Negara mengeluarkan minyak yang banyak, jual minyak hak molek-molek ke orang luar, import minyak hak dak molek orang masuk dalam ni bagi rakyat makan. Nampak? Minyak kita hak kita makan ni ambil luar negara tu, Kuwait, Arab Saudi, minyak hak bodoh-bodoh Minyak kita minyak Alek tambah minyak Terengganu. Minyak Terengganu ni pakai letak minyak jet, minyak kapal terbang minyak grade mahal jual ke orang luar. Kita pakai hak murah. Tuan-tuan muslimat. Tu sokong lagi. Sudah. Jangan marah. Sungguh koyak. Dorok balik Terengganu, saya Kedah balik Terengganu dulu RM40 minyak. Lain ni RM75. RM35 tu kalau masuk dalam tabung surau boleh pahala. Boleh pahala. Allahu akbar. Jadi rasa-rasanya sudahlah. Lama dah kena melawak, lama dah kena menipu dengan puak-puak zalim ni. Tuan-tuan muslimat. Tu bila kenuri orang panggil, hukum asalnya, hukum awalnya wajib adil, tapi bila ada maksiat gugur kewajipan. Maka sunat. Kemudian yang ketiga, wa iza stansahaka fansah lahu, apabila dia minta nasihat, bila seorang Islam yang lain minta nasihat kita dan kita tahu tentang benda tu, fansah lahu, maka nasihatilah dia, berilah pandangan, tolonglah dia. Orang mari minta kat kita pendapat dan sebagainya, kalau kita tahu tentang masalah itu, beri pandangan, beri nasihat, tolong dia. Ni termasuk hak ni. Jangan kedekut, jangan kupik, jangan belagak, jangan sombong. Kerana mungkin hari ni hari dia, Allah uji dia dengan masalah yang dia tak jumpa jari penyelesaian. Esok lusa hari kita pula, kita perlukan bantuan orang lain pula. Pasal kita ni makhluk, memang memerlukan bantuan. Melainkan Allah sahaja. Allah ni tak ada bantuan mana-mana. Kuat dia, kudrah, iradah Allah Ta'ala ni memang maha agung, maha besar, maha mencipta, maha segala-gala. Makhluk memang memerlukan bantuan orang lain. Mudak ya hebat tak mana mu profesor, cerdik macam mana pun, ada masalah yang mudak boleh selesai. Bila tak boleh selesai tu, perlu bantuan kawan-kawan, perlu pandangan kawan-kawan. Jadi bila ada orang mari minta nasihat, pandangan dan idea pada kita ni, kalau kita pandai, tolonglah bantu dia. Semampu mungkinlah. Tu termasuk hak tu. Kemudian kata Nabi yang keempatnya, wa idza atasa fahamidallahu taala fashamidhu, apabila dia bersih dan dia memuji Allah, menyebut alhamdulillah. Bersih ni sunat sebut alhamdulillah. Maka bila dia sebut alhamdulillah, mu dengar, maka jawablah pujian dia itu. Wa idza atasa fahamidallahu taala fashamidhu, maka jawab alhamdulillah dia tu. Kita dengar orang bersih, dia sebut alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah. Nampak? Sebab apa bersih pun masuk dalam hadis. Padahal bersih ni nampak kita tengok ni kecil je. Allah bersih pun nak cerita dalam hadis. Besar bersih ni. Bersih ni dia keluarkan penyakit secara tak sengaja daripada tubuh badan kita. Dia panggil iftiras. Dia ada dua ni tubuh badan, ikhtiar, iftiras. Ikhtiar benda hak kita boleh planning, benda hak boleh kita racang. Tadi duduk di rumah, racang malam ni aku nak mari surat kapal laut lepas tu aku nak mandi dulu lepas ngaji tu nak pergi makan roti canai tu benda hak kita rancang, dengan izin Allah berlaku. Hak tak boleh rancang ni iftiras. Bersih, senawa, batuk, ketuk ada boleh rancang ketuk? Ada, dia keluar sendiri. Nampak? Ke ada orang terang itu duduk tu, buat apa muka merah? Aku terang ketuk. Tak boleh, dia keluar sendiri. Nampak? Tindak balas badan, refleks. Sebab tu kena bersyukur. Kerana bersih ni dia mengeluarkan penyakit. Sebutlah alhamdulillah, nikmat tu walaupun kecil. Kita manusia biasanya lupa. Boleh nikmat besar baru teringat, nikmat kecil tak teringat. Boleh bering 500, alhamdulillah, terima kasih lah. Tu dah pasal 500. Dah kalau orang beri RM5 bersyukur. Dah RM5 kawan beri, nak ambil RM5, Allah RM5 ke bagi 10. Nampak jahat kita ni. Padahal RM5 boleh makan tu, boleh. Tapi dah kita ni dah latih diri kita, bila dapat nikmat besar baru teringat pada Allah, nikmat kecil dah ingat. Jadi tu orang ingat tu. Kita balik rumah lagi, perut lapar lapar perut.
Dalam hati ni duk mikir, duk sampai rumah lagi, oh bini aku masak sedap hari ni, rasa-rasa sedap dah. Oh, bayang macam-macam lah. Tom yam lah, gitu gini lah tuan-tuan muslimin muslimat. Bila sampai di rumah, selok-selok tudung saji, nasi putih, telur dadar je. Kita je kata benda. Tadi nak balik ni dia ingat macam-macam lah bini masak sedap Oh, ada ikan singgang, ikan air pula mahal-mahal pun sedap, ikan sambal belacang pula. Allah sedap Tengok-tengok di rumah tu nasi putih telur dadar. Tadi mana mulut? Marah pasal kita duk anggap ni nak makan benda sedap, tengok-tengok benda duk apa sedap. Marah weh mak mu weh. Dah reti masak sedap-sedap ki. Oh marah. Padahal nasi putih dengan telur dadar kalau makan kenyang tau. Kenyang. Tuan-tuan, tu khabar kita nampak nikmat besar baru sebut alhamdulillah. Nikmat kecil dah sebut. Tapi kalau balik rumah, oh masak sedap ikan bakar bini masak. Berasak lagi, air asam, cicuh pula. Allah, ada ulang-ulang pula. Sedap makanan. Kita selok-selok tu lapar pula tengok. Kita sebut alhamdulillah. Kadang dok sebut ke. Dia dok ingat dah, pergi cari pinggang ah. Masak nasi 2 pinggang nambah lu. Kenyang dah. Kod sebut ke? Tak. Lega. Tu. Nampak dah ingat ke kadang? Allah Akbar kita. Nikmat tolonglah ingat. Nikmat kecil, nikmat besar, banyak belaka. Banyak nikmat ni kalau nak sebut. Tapi pukul 9 dah tak dah. Nah. Jadi bila orang bersin sebut alhamdulillah, ya jawab ya alhamdulillah. Nah, dia bersin tak sebut. Tegur. Sebutlah alhamdulillah mu bersin kan? Bila dia ingat dia sebut tu kita boleh pahala ke? Kemudian yang kelimanya Nabi kata wa idza marida fa'uduhu, apabila dia sakit ziarahlah dia. Orang sakit, orang Islam sakit, kawan kita sakit, maka sunat ziarah. Jadi hak ni amalan yang kita dok buat daripada dulu sampai ni orang dok buat. Alhamdulillah. Orang Melayu kita dengar kawan saing adik-beradik sakit memang dia pergi ziarah. Betul tak? Memang kita pergi ziarah. Cumanya kita pergi ziarah ni kadang-kadang dok kena cara. Ziarah tu bagus dah, tapi dok pandai jaga adab-adab menziarahi orang. Ziarah orang sakit ni antara adab-adab hak Nabi ajar, bila ziarah jangan duduk lama-lama. Kita pergi tengok orang sakit duduk 3-4 jam. Nampak? Duduk lama nak mampu. Siap. Bini orang sakit tu jamu dah air teh cawang, habis cawang minta cawang ni. Jahat aku. Ada lagi cawang, sedap teh. Jahat aku. Orang kalau buat 2 cawang ni makna 2 cawang tu nak halau balik balik mu 2 cawang dah kan. Nampak? Tu dok kita duduk lama, dok boleh duduk lama. Adab ziarah orang sakit ni duduk kejap je, jangan lama. Pergi ziarah 20 minit okey dah. Ni duduk dah sembang, kawan tu dah lah sakit, mi kecing pun dalam plastik. Dah kita ada takkan nak kecing, nampak air ngalir kuning bawah tu. Malu lah dia. Nampak? Dia nak rehat, nak berzikir, nak tidur dan sebagainya. Oleh kerana lama kita duduk tu tak boleh nak buat. Nampak? Lah hati nak nyumpah. Bila nak alik datang ni? Aku dok rok ni. Nampak? Jangan lama ngak. Ziarah kejap dah. Satu, adab. Yang kedua, adab ziarah orang sakit ni tuan-tuan muslimin muslimat. Baca doa. Sunat baca doa kepada orang sakit. Sebab tu kata doa baca bahasa Melayu tak apa. Baca biar dia dengar. Ya Allah, sembuhkanlah Abang Ma'en ni, ya Allah. Baik sungguhlah waktu dia sihat dulu aku duk tupang dia mari sejik. Ni dia sakit aku mari jalan kaki, ya Allah. Contoh. Bagi dia dengar supaya dia teringat, oh ada lagi orang yang sayangkan aku dalam sakit-sakit ni. Nampak tu keadaan. Afdal kalau nak doa ni, letak tangan dia tepat hak dia sakit. Contoh dia sakit belakang, letak tangan belakang pinggang tu tepat sakit tu, baca doa. Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifauka. Baca doa. Ishfiq ya Allah, nama dia sekian. Ya Allah, sembuhkanlah sahabatku ni, ya Allah. Sungguh dia orang yang soleh. Baca doa, biar dia dengar. Sunat hukum dia. Tu adab ziarah orang sakit. Kemudian antara adab ziarah orang sakit lagi, beri berita gembira. Jangan menakutkan orang sakit. Gi ziarah ni, biar dia seronok. Walaupun kita tahu sakit dia tu tak ada ubat dah, dah lama dah, 2 kali Jumaat KO. Nampak? Jangan kata gitu. Walaupun kita tahu tak ada harapan sembuh dia ni, tapi sunat juga beri berita hak menyeronokkan dia. Khabar, oh nampak segar dah Pak Mat. Hari tu nampak mari dorok dah. Nampak ni nampak segar dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dekatlah. Dekat-dekat nak baik dah. Tu contoh, tuan-tuan muslimin muslimat. Bagi berita gembira. Ni dok pergi ziarah orang sakit, cakap benda kotor, cakap benda hak menakutkan dia. Pak Mat sakit, jantung
Sakit jatuh lah dok. Saya minggu lepas gitu lah kawan. Sakit jatuh ke Pak Mak ah. Nampak? Dok down 2 hari Pak Mak. Dia terkejut tu mati, lidah jelek luar, mata tu beliok, kulit jadi hitam macam Pak Mak. Allah. Jahat. Nampak? Jangan terus. Jaga. Jangan menyakitkan hati. Kadang dok sakit hati, kadang dia dok sebut pun benda pun, tapi oleh kerana jawatan dia dalam kampung menakutkan orang, jadi orang pun jadi takut. Dia tukar mandi mayat. Tukar mandi mayat, kalau nak pergi ziarah jangan sebut. Nak pergi ziarah orang sakit, bagi salam, Assalamualaikum. Bini orang sakit jawab aku salam, apa ya? Ni Abang Deng. Abang Deng mana? Abang Deng mandi mayat. Orang sakit kata aku dak mampu pergi mari dah dia ni. Contoh tuan ni. Bagi berita gembira. Kemudian ada lagi bawa hadiah. Hadiah. Bawa hadiah ni, tengoklah orang sakit tu macam mana. Kalau orang tua jangan bawa benda keras-keras. Ni orang tarik orang sakit tu tua dah, gigi tinggal 2 batang, tu pun longgar dah. Bawa buah apa? Keras kau nak makan kan? Bawa lembut-lembut sikit. Nampak muai ke? Tengok kalau sakit tu budak-budak muda, bawa benda-benda hak dia suka. Spoket RZ ke, karburator TS ke. Sedap-sedap sikit. Nampak? Awak payahlah nak buat hadiah Ustaz, beri duit. Senang, beri duit. Ziarah orang sakit, beri duit. Kohor cepat lega. Kohor besar, kohor cepat lega. Kalau RM1 kurang, kalau RM10 okey sikit, kalau RM50 sedap. Hak koma banging. Hak koma, tengah koma tet ambil duit 50 tok di hidung dia, biar dia bau. Dia bau lain duit. Abang jaga. Waktu salam nak alik tau. Selit waktu salam tu. Dia pun salam ni dia berasa kasar mari pula nampak. Kalau dia berasa licin macam sial, tak apa dah hari apa ni nak baik lah ni. Nampak? Bagi duit. Dia motivasi orang sakit, bagi cepat lega. Kemudian yang terakhir Nabi kata, wa idza mata fattabi'hu. Bila dia mati, iring jenazah. Bila dia mati, tolong iring jenazah. Pasal pahala semayang orang mati ni 2 pahala. Al-qirat jenazati yang atas mayat. Siapa iring jenazah pergi kubur pula, pahala bagi dia 1. Jadi besarlah pahala. Kita iringlah jenazah orang mati, kita semayanglah atas orang mati. Supaya mengingat Allah yang paling baik. Tuan-tuan, tu 6 keadaan hak kita terhadap orang Islam yang lain. Yang pertama, bila jumpa bagi salam. Yang kedua, bila orang jemput pergi kenduri, maka wajib hadir atas syarat-syarat tertentu. Jangan ada maksiat, minta nasihat. Kalau kita tahu, kita menasihatkan dia. Saya nak kata ke siapa-siapa, tapi nak bagi kesedaran pada kita bersama-sama. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum saya habis, saya nak maklumlah kepada tuan-tuan muslimin muslimat, di bawah sana saya ada bawa 2 produk. Yang pertama, untuk orang yang ada masalah mata. Siapa yang ada masalah mata, masalah katarak, masalah selaput, masalah alergik, masalah rabung ke silau ke, ataupun dia ada masalah, dia tak boleh makan sembarangan. Kan dia makan sutong, dia makan benda-benda hak lauk ni, kat gigi mata dia bekak, mata dia merah, mata dia berair. Apa sahaja masalah mata lah. Masalah kecil manis teruk sangat sampai mata dia kabur. Jadi saya ada bawa ubat mata yang kita buat daripada za'faran. Ini tok guru saya buat. Tok guru saya ni seorang doktor dan seorang ulama. Dia mengajar kitab kuning. Dia juga seorang yang merawat orang dan sebagainya. Jadi siapa yang ada masalah sekian lah berkenaan dengan mata, dia nak kena operate dan sebagainya pun, bolehlah cuba guna titik dalam mata tu waktu pagi dan waktu malam, insya-Allah. InsyaAllah dia bantu untuk oxygenize balik. Dia bantu untuk merawat kembali mata kita hak penuh dengan kotoran. Kadang ni kita tak sedar, asap-asap motor, asap kereta, carbon dioxide tu masuk dalam mata. Benda-benda tu lah yang kadang-kadang merosakkan saraf mata kita duduk belakang retina ni. Kalau ada blood retina conjunctivitis, dia ada pendarahan saraf. Saya ada banyak sebenarnya testimoni, belah Penang, belah Kedah, belah Perak. Memang orang kenal ubat mata ni. Jadi ada 2-3 testimoni yang nak operate pun dibatalkan operation oleh kerana pendarahan tu dah nampak comel dah. Pasal dok dia pakai ubat mata lah dengan izin Allah. Ada yang buta katarak 10 tahun dah. Asal selaput, lepas tu katarak, lepas tu buta dah nampak 10 tahun. Bagi dia pakai, alhamdulillah, ni boleh tengok molek lah. Cuma dok tajam macam hak dulu-dulu. Tapi boleh tengok. Daripada dok nampak benda blank, gelap. Ni menantu dia sendiri cerita. Dok ngaji kat saya ni. Surau Kuala Bekah. Dia beli bagi mak tua dia pakai. Mak tua dia hak buta boleh tengok lah.
Lepas tu bila nampak okey tu, mari jumpa ni beli 20 botol. Kita tu banyak beli. Ustaz, mak boleh tengok alhamdulillah dah. Dah buat apa beli banyak ngah? Saja beli banyak, takut ustaz mati dulu. Jahat ayat. Kalau ustaz mati pun ada lagi ubat. Kena kat kita. Nah, alhamdulillah. Hak buta 4 tahun ada, 4 tahun buta. Orang tua-tua. Dia ni anak dia lepa, pergi duduk rumah orang tua-tua, Seri Kenangan Bidung. Rumah orang tua-tua. Dia 4 tahun dah buta. Nak makan orang suar, nak pergi kecing orang bawa, misi bawa, nak pergi mana-mana semua orang kena tolong bawa. Pasal dah nampak benda. Duk beri pakar ni alhamdulillah. Ni boleh tengok molek tak payah. Pergi jalan seorang dia, nampak lubang, nampak lokang, awet dia tengok kau nampak. Alhamdulillah. Jadi yang ada masalah mata, tuan-tuan boleh cuba untuk gunalah titik waktu malam, waktu pagi, insya-Allah. Dia bantu untuk rawat mata kita. Sebotol 18 hiyas saja. Kemudian yang kedua, saya dah bawa stoking untuk orang puang, orang isteri kita lah, orang muslimat, untuk tutup aurat. Stoking yang jiran dan isteri saya buat. Stoking tu sepasang RM10 je, tebal molek, tebal. Kain dia memang elok, handmade, jahit di rumah tu. Memang selesa untuk dipakai lah. Nak tawaf, nak semayang, memang tak nampak warna kulit, insya-Allah. Selesa pakai. Boleh pilih lah di bawah kayak gini. Dan yang terakhir, tuan-tuan muslimat, saya datang ke Terengganu ni selain daripada balik kampung dengan satu lagi tujuan, iaitu misi nak mencari dana. Saya nak bina sebuah surau di Sungai Petani Kedah tu. Tanah saya beli dah. Saya pakai duit saya sendiri beli tanah 2 lot. Lebih kurang 107,000. Jadi saya bayar dah sebahagian besarnya. Ada lebih kurang 40,000 lagi terhutang. 2 bulan dah sangkut. Saya tujuan nak cari sendiri, duit tanah tu nak bayar sendiri. Tapi itulah, dengan ekonomi Leni ni, niaga pun tak berapa okey. Takat 80,000 je saya boleh buat keluar duit saya. Jadi hak selebihnya tu, tuan-tuan muslimat, duk usaha juga cari. Tapi dah tuang tanah ni duk tanya 3-4 kali dah. Jadi kita pun segan. Maka saya buka lah. Kalau tuan-tuan ada keringanan ataupun tuan-tuan ada lebihan duit nak sedekah, saya nak selesaikan pembelian tanah tu, kemudian nak bina surau lah untuk buat kuliah pengajian harian. Saya dulu kerja dengan pejabat agama Kuala Muda. Saya berhenti, saya resign kerana saya nak masuk pondok nak ngaji. Kemudian inilah antara sumbangan yang saya boleh. Bila saya buat surau tu untuk tujuan orang kampung mengaji situ ramai-ramai, kita boleh buat kuliah pengajian harian, kuliah bacaan Quran dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ada nak menyumbang, boleh letak di belakang kat gilah, atas jadah ke gana ke. InsyaAllah duit tuan-tuan itu saya akan gunakan sebaik mungkin untuk memberi manfaat pada orang ramai dengan ilmu, sekadar ilmu yang ada. Kita panggil lah ustaz-ustaz mari ceramah, mari kuliah kitab di surau tu nanti yang akan naik tu, insya-Allah. Tak cukup, lebih kurang 40,000 lagi. Jadi kalau tuan-tuan bagi seorang 10,000, 4 orang jadi dah. Okey, sekejap. Saya orang kampung laut ni banyak ni. Duit tau. Asal duduk dengan laut. Jadi yang kedua, tuan-tuan, duit nak beli tanah tu asalnya ada dah. Asalnya ada dah duit tu 40,000. Tapi baru-baru ni hilang. Bila hilang, kita pun siasat rupanya dok hilang mana. Nampak? Cari dok tengok tilik tu, rupanya duit tu ada alik Terengganu ni dekat kampung laut. Duit tu duduk dalam poket, tuan-tuan. Awak keluar balik, bayar balik. Jangan ambil gitu ya, awak nak buat surah. Awak keluar semula. Pergi balik. Ni mari kutip semula ni. Tuan-tuan tak gurau je. Jadi siapa yang berhajat nak sedekah tu, silakanlah. Mudah-mudahan memberi manfaat lah sedekah jariah, wakaf kita dan sebagainya ni. Bantulah sama-sama pakat bantu. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.